Dan yang terakhir, ini pesanan untuk diri saya sendiri. Ulama'uhum syarrun nas tahta adimis sama. Pada masa itu kamu akan menyaksikan ulama-ulama kamu. Kita pun buat ayat, nasib baik aku bukannya ulama pun. Maksudnya ulama je lah, kita dah. Ulama seburuk-buruk manusia di bawah naungan ataupun kolong langit. Kerana apa? Min indihim takhrujul fitnah wa fihim ta'ud. Dan fitnah itu kembali pada dia. Kenapa? Kadang-kadang ada yang berlaku yang ulama-ulama istilahkan sebagai ulama usu', ulama jahat. Kita tak maulah tuding kepada siapa-siapa. Yang penting bila kita melihat ada sebahagian besar yang berlaku, ulama-ulama ni dia tak mampu bertindak dan berinteraksi dengan betul dalam masyarakat. Kadang-kadang berlaku apa? Nak jaga periuk nasi, nak jaga kedudukan, nak jaga jawatan, maka dia berdirang diri daripada benda-benda mungkar yang berlaku dalam masyarakat. Dan yang paling sadis terlebih jauh ialah menyokong. Contohlah kita kata benda tu tak boleh, tapi dia menghalalkan dalam masyarakat. Benda tu boleh tapi dia melarang dalam masyarakat, tu lagi sedih. Kerana bila perubahan hukum yang ditetapkan oleh Allah berlaku, sebenarnya apa yang kita buat? Contohlah Allah kata benda ni haram, tapi bila kita membolehkan benda tu, apa sebenarnya yang telah berlaku? Seolah-olah dengan fatwa kita, dengan pandangan kita, dengan pendapat kita yang tidak sebenar, kita telah meletakkan kedudukan kita sama seperti siapa? Tuhan hak sebenar kata benda ni tak boleh, sedangkan pandangan, pendapat dan fatwa kita kata boleh. Kalimah yang keluar tadi seolah-olah menyaingi siapa, tuan-tuan? Menyaingi siapa? Siapa yang kata tak boleh tadi? Tiba-tiba kita nak kata benda tu boleh. Tuan-tuan, ini syirik kecil, tuan-tuan. Nampak dia menyalahi hukum Tuhan. Kita mungkin boleh kata setakat tu. Tuhan kata tak boleh, dia kata boleh, dia menyalahi hukum Tuhan. Lebih jauh secara halus apa yang kita nampak, hak ni yang nak, ni yang sebenar. Tiba-tiba kita pi bukan kata yang sebenar. Kita menyaingi siapa sebenarnya pandangan kita? Bukan menyaingi orang tu, menyaingi siapa? Menyaingi Tuhan, menyaingi Allah. Besar dosa dia. Dan inilah yang disebutkan oleh sebahagian ayat-ayat Quran tentang ulama-ulama Bani Israel dulu. Orang-orang alim Bani Israel dulu, kerana mereka mengubah hukum-hukum yang terdapat di dalam Taurat dan Injil mereka. Mereka menyelewengkan fakta dalam kitab-kitab sebelum ni. Mereka mengubah-ubah, iaitu daripada halal mereka mengharamkan satu benda, daripada benda haram mereka menghalalkan satu benda, mengikut selera dan hawa nafsu mereka. Benda yang sama boleh berlaku. Sebab itu diungkapkan oleh Rasulullah sejahat-jahat atau seburuk-buruk makhluk. Kerana apa? Kerana mereka sumber, tuan-tuan. Kalau orang awam yang berbicara tak jadi masalah. Mungkin dia berbicara disebabkan kejahilan dia, tidak alim dia, tak tahu dia, tak belajar dia. Mereka memang bukan otoriti untuk membahaskan tentang soal-soal agama. Tetapi bila ulama-ulama tersilap, ulama-ulama terseleweng dan tersasar, bahana dia cukup besar. Kerana mereka ada otoriti, mereka ada integriti. Bila sebut Islam, bila sebut masjid, bila sebut Quran, yang terkait rapat dengan dia ulama. Sebagai penghurai bagi Islam itu, sebagai pendakwah bagi Islam itu, sebagai penerang bagi Islam itu, sekiranya golongan ini pun yang tersalah dan tersasar, fitnah itu akan keluar. Dari mana fitnah itu keluar? Sinilah. Dan fitnah itu akan balik pada siapa? Balik pada diri dia. Tuan-tuan, satu lagi yang sering berlaku yang sedih. Bila mana kadang-kadang hak bergaduh, hak berbalah ni orang awam tu biasa. Tapi sering juga berlaku yang bergaduh dan balah. Siapa dia? Siapa dia? Tuan-tuan tengok dalam FB ke, Twitter ke, viral ke. Ustaz ni kata ustaz ni, ustaz ni tuduh ustaz ni.
Ustaz ni caci ustaz ni maki ustaz ni menyalahkan ustaz ni. Ulama ni tak suka dengan hak ni, ulama ni hentam hak ni, ulama ni tuduh hak ni, ulama ni Berlaku tak tuan-tuan sekarang? Berlaku. Jadi kita pun orang awam jadi pening. Hak ni kata dia betul, dia ni salah. Dia ni pula kata dia betul, dia ni salah. Hak sebenarnya siapa betul, siapa salah? Hak ni betul, dia ni kata betul, hak ni salah. Ingat dia ni pun kata betul, dia ni salah. Pihak nombor 3 pun dia kata dia betul, dua-dua ni salah. Aduh, letih. Poin dia apa tuan-tuan? Kadang-kadang bila kita tengok ayat-ayat Quran, poin dia sumber sama je. Bila kata semua ni orang Islam, apa dia dalil kamu? Oh, ayat Quran. Ayat Quran. Apa dia dalil kamu? Hadis Nabi. Hak ni pun takkan dalil dia kitab Feng Shui dah, tak logik. Mesti juga Quran Sunnah. Hak ni takkan dalil dia kitab Weda, tak logik. Quran Sunnah. Tang mana yang jadi selalu? Penghuraian. Penghuraian. Cuba buka surah Al-Bayyinah tuan-tuan. Ayat 6. Tolong saya tuan. Ayat 6. Cuba buka Bayyinah ayat 6. Lam yakunil ladzina kafaru. Cuba baca soal. Cuba. Ayat 6. Sebelum tu ayat 5. Lagi sebelum tu. Okey, wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah. Tiadalah berpecah. Apa? Wa ma tafarraqal ladzina utul kitab, yang diberikan kitab. Sebelum Nabi Muhammad, siapa golongan yang diberikan kitab? Bani Israel. Kitab Injil dan kitab Taurat. Taurat zaman Nabi Musa, Injil zaman Nabi Isa. Dan tiadalah berpecah golongan-golongan yang diberikan kitab illa min ba'di ma ja'atuhum bayyinah, kecuali selepas datang keterangan dan hujah-hujah pada mereka. Kita nampak tak sisi terbalik di sini? Biasanya kita sekarang bergaduh, hak umum, bergaduh. Mari hujah yang kukuh, barulah kita bersatu. Ini hujah sebenar. Hak ni lepas mari hujah baru berpecah. Pasal apa? Hujah tu tak salah, sebab semua berpegang pada hujah dan dalil yang sama. Yang jadi berpecah sebab penghuraian, penafsiran, pencerahan yang berbeza. Ayat kadang-kadang sama. Bagi aku ayat ni nak cerita macam ni, mari hak ni pula, ya ayat yang sama, aku pun beriman dengan ayat ni, tapi tafsir dia kok lain, tak sama macam hang tadi. Tafsir dia kau ni. Mari hak ni pula, dua-dua tu tak, sebab ada pandangan lain yang aku terima hak ni. Dia bukan pada tonggak tu. Yang jadi berpecah, hak ni faham lain, hak ni faham lain. Hak ni punya tanggapan lain tentang ayat tadi, hak ni punya pandangan lain tentang ayat tadi. Hak tu yang jadi banyak cabang tu. Hak jadi banyak, kalau berlapang dada tak apa. Contoh bila dicek, bila direset balik, oh betul, ayat yang sama tapi pandangan imam ni ada juga. Hak tadi kata ada, hak kedua ada, tiga ada. Kalau kita mampu berlapang dada atas hal tersebut, tak ada masalah. Yang jadi timbul masalah satu lagi, bila menganggap aku paling betul, hak lain semua salah. Dalam banyak-banyak tadi, 4 pendapat, hak paling tepat, paling sahih, paling benar ni. Hak abang tadi tu ada, tapi tak tepat mana. Hak ni tak berapa nak betul, hak ni tak berapa nak kuat, hak ni. Hak ni. Lepas tu orang hak dituduh tak berapa tepat, tak berapa betul, dia mengiyakan atau dia cabar. Bila orang kata hang tak berapa betul, ya betul, memanglah hak hang lagi tepat, aku ni tak berapa betul, dia tak akan jawab macam tu. Hak sebenarnya akulah betul, hak hang tu tak berapa tepat. Hak tu dua orang ni, 3 orang lagi nak kata macam mana? Sama juga, aku hak paling betul, hak lain tak betul. Inilah yang berlaku.
Bila benda ni tak selesai, ni tuduh ni kata ni hujum ni. Last sekali fitnah tu berlaku dalam lingkungan mereka saja, yang tak pernah menambahkan apa-apa produktiviti pada masyarakat kecuali pertelagahan dan perpecahan. Tuan-tuan ingat, di belakang seorang-seorang hak bagi pendapat tu tak ada pengikut ke? Oi, ada follower dia, tu pengikut dia. Lagi banyak perpecahan. Kenapa kita tak boleh satukan, berlapang dada, tinggalkan benda-benda yang remeh-temeh?